Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? So, sekali lagi saya Ayub Said Mustafa Al-Qudri. Hari ini saya akan berceritakan tentang saya nak share skrin dulu. Okey, nampak dekat skrin saya tu apa tu? Right. Tu gambar perut. Right, kita tahu dalam SKV kita ada satu produk khusus untuk sistem penghadaman. Tapi bagi saya produk tu lebih sesuai untuk masalah usus. Masalah usus ni dia bukan perut tau. Perut ni kita kena tahu daripada mulut, dia pergi kepada esophagus, tekak ni kan. Tekak ni dia pergi sambung, ada saluran, pergi masuk kepada perut. Daripada perut ni dia pergi kepada usus kecil dan usus besar. Right. So, neutral adalah fokus kepada usus kecil, usus besar. Tapi ada lagi kadang-kadang orang bermasalah di bahagian perut. Dan perut kita ni sebenarnya adalah satu organ yang sangat-sangat unik. Ya Allah, Masya Allah. Maksudnya di sini kita tahu sebenarnya perut kita ni adalah barrier ataupun orang kata rintangan, barisan rintangan yang pertama di bahagian sistem penghadaman. Maksudnya di sini bila masuk makanan dengan kuman ke, parasit ke apa ke, dalam perut tu kita hasilkan asid hidroklorik. pH 1. pH sangat-sangat orang kata gendah. Gendah satu gendah lah kan. Tapi sebenarnya asidnya sangat-sangat tinggi dah. Maksudnya kalau kita ambil tangan kita ni masuk dalam perut, duduk situ 4 jam, keluar mungkin tinggal tulang. Tulang pun mungkin dah hilang. Maksudnya dia boleh menghadamkan. Cuma kadang-kadang kita fikir, kalau ada asid hidroklorik dalam perut, kenapa perut asid hidroklorik tu dia tak makan isi perut? Kan? Sebab dalam perut kita tu ada lapisan mukosa, lapisan mucus, lapisan lendir orang panggil, yang dikeluarkan oleh sel-sel mukosa yang ada pada dinding perut. So itulah yang memelihara perut kita daripada asid hidroklorik tersebut. So asid hidroklorik ini bukan saja membunuh kuman-kuman ataupun benda-benda yang asing ni lah kan. Tapi dia juga membantu sistem pertama penghadaman. Dia menggaul-gaul dan mencair-cairkan sikit sebelum dia betul-betul dihadamkan di usus kecil menjadi bahan-bahan yang lebih halus seperti asid amino dan sebagainya. Okay, so itu fungsi perut. So, kadang-kadang kita sakit perut. So, anda perasan tak? Kadang-kadang anda mempunyai masalah macam pedih hulu hati, kadang-kadang kalau lewat makan, ataupun waktu makan, ataupun rasa cepat lapar, perut rasa sebu, kembung, duduk pun macam ni kan. Kerap sedawa, kemudian dia tarik naik atas, dia rasa letih, lesu, nafas pun tak puas, dia pergi pening, dan rasa terbakar di tengkuk dan sebagainya tu. Okay, apa masalahnya? So ini kita nak tengok apa sebenarnya masalah perut. Sebelum tu kita kena faham dulu macam saya katakan anatomi perut. Right. Kalau kita tengok bahagian yang kita harus kena pasti nombor satu ialah esophagus. Esophagus tu yang dibulatkan itulah bahagian atas. Maksud esophagus ni adalah saluran yang menghubungkan antara mulut kita kan sini dia pergi turun bawah ke bahagian perut tersebut. Dan biasanya makanan akan ambil masa sekitar 2 saat hingga 5 saat. Waktu kita telan tu untuk masuk ke dalam perut. Bila dia sampai kepada perut, dia ada satu pintu tau. Pintu ni kita panggil sebagai apa? Sebagai lower esophageal sphincter. Orang kita panggil injap lah. Okay? Right. Dan pintu ni ataupun injap ni sangat-sangat penting. Sebab bila makanan masuk, dia tak bagi makanan tu keluar balik tau. Maksudnya asid-asid dalam perut dia tak bagi benda tu keluar balik. Ini penting. So injap ni harus berada pada keadaan yang mantap dan keadaan kesihatannya pun harus baik. Right. Kemudian kita tahu macam saya katakan tadi, kita ada dinding perut lah. Tu saya tunjuk. Dinding perut kita ni dia bagus dari sudut. Dia boleh mengembang, dia boleh mengejut kan. Dia boleh berkisar ke dalam tu. So, setiap orang kata waktu, perut kita boleh terima sekitar 1.8 kilogram makanan. So, perut kita dia boleh menerima 1.8 kilogram makanan tau. Dia boleh kecut, lepas tu dia kembang maksimum 1.8 lah. Kalau lebih daripada 1.8 tu dah tak muat lah. Ini siapalah makan 1.8 kilogram
makanan kan. Ini memang orang kata terlajak makan lah tu. So daripada sini sebenarnya kita kena tengok masalah yang wujud. Masalah yang wujud mungkin disebabkan oleh beberapa faktor. Satu ialah disebabkan oleh acid reflux. Acid reflux ni apa yang berlaku? Yang tadi, kalau tengok dalam gambar rajah tu, apabila keadaan normal, injap ni memang tertutup. Tapi kadang-kadang ada di kala waktunya, kan, injap ni terbuka. Dan apabila terbuka, ini akan menyebabkan asid dan segala isi perut tu, dia naik balik ke dalam esophagus. Ini kita panggil acid reflux. Dan anda mungkin biasa dengar GERD kan? GERD sekarang dah popular dah. Iaitu gastroesophageal reflux disease. Itulah GERD. Gastro masuk perut, esophageal tu lah. Inilah saluran tu. Sebenarnya reflux maksudnya dia naik balik lah. Kan? Disease sakit. Right. So ini yang kita akan bincangkan dengan lebih lanjut. Apa tanda-tanda biasa untuk GERD tersebut? So, yang biasa kita dengar pedih ulu hati, dia rasa panas, kemudian rasa sakit dada, kemudian kadang-kadang ailio tu rembesan dia meningkat, dia sedawa kan, tak berhenti-berhenti. Kemudian angin kembung, duduk pun tak selesa kan. Kemudian mungkin dia rasa loya, muntah. Dan mereka ni selalunya sensitif pada makanan ataupun minuman tertentu. Jadi kita akan bincangkan. Dan disebabkan oleh permasalahan ini, kemungkinan tidur mereka pun terganggu. Pernah tak anda satu masa kadang-kadang waktu kita tidur kan, tiba-tiba kita terjaga macam tu, rasa masam sampai ke tekak ni. Ini GERD. Right. So simptom yang jarang berlaku ataupun yang tak biasa, kadang-kadang benda ni waktu kena serangan GERD tu, dia akan tangkap sampai kepala tau. Sampai migraine, sakit kepala, pening tak tahu nak kata. Right? Kemudian ada setengahnya disebabkan oleh asid ni, dia pergi kepada tekak, ini akan merengsa bahagian tekak menyebabkan batuk berterusan, sakit tekak. Dan juga kadang-kadang disebabkan oleh GERD ni pun dah mula menyebabkan kerengsaan keradangan di bahagian esophagus ni, dia rasa sukar nak telan ataupun bila makan ada makanan tersangkut macam tu. Kemudian kalau mereka yang ada asma tu, kalau asid masuk itu memang berada dalam keadaan keradangan, datanglah serangan asma. Mungkin juga orang yang kena laryngitis, dia dah serang peti suara asid tu, dia kena serak suara dan nafas, yelah of course lah, nafas dari perut keluar tu kan, nafas pun mungkin berbau ataupun asid tadi dia dah sampai ke bahagian mulut waktu kita tak sedar, kita tengah tidur tu, dan ini akan menyebabkan kita punya gigi ni pun terhadam, terhakis lah orang kata. Maksudnya berlaku masalah gigi ataupun gusi. Dan kadang-kadang tekak mereka selalu rasa masam. Ini tanda-tanda anda mungkin mengalami masalah GERD. Baik, kalau kita lihat, adakah simptom itu hanya sedemikian saja? Inilah saya nak tunjuk. Dia tak boleh bawa main GERD ni sebab dia mempunyai komplikasi kalau dibiarkan berterusan. So, kalau anda tengok yang bahagian normal, yang biru tu normal, itu adalah permukaan orang kata injap kita. Itu bahagian injap yang tertutup cantik itulah. So, bila dia pergi, asid dah mula keluar, ada pergi keluar situ, dia akan menyebabkan asid ni kalau kena dengan lapisan yang tak ada lendir, macam dalam perut kita, maksudnya di bahagian esophagus tu, dia akan jadi radang. Ini akan jadi esophagitis. Dia akan rasa sakit, ini bahkan salah sikit memang pedih lah kan. Kalau dibiarkan juga, ini pula akan menyebabkan mungkin bahagian-bahagian tertentu tu dah jadi keras. Cuba anda bayangkan asid lah, asid yang keras, yang power tu anda simbahkan kat muka, apa jadi muka kan? Dia jadi berparut-parut, jadi keras, jadi parut. So ini dia akan membentuk esophagus tu, dia dah jadi mengecut ataupun daripada dia boleh kembang kecup tu, dia jadi kecup terus. Ini yang problem bila diorang makan rasa macam makanan tersumbat, tak nak lepas-lepas. Tu dia. Dan kalau dibiarkan juga, ini jadi lagi masalah besar. Dia akan jadi Barrett's esophagus. Apa maksud Barrett's esophagus? Kalau orang tengok gambar tu pun dia dah blind tau. Maksudnya
orang kata sel-sel yang mengelilingi esophagus kita terdiri daripada sel squamous. Squamous ni maksudnya selalunya ni sel-sel biasa yang macam kulit kita ni, squamous, okay? Squamous cell ni, okay? Bukan kulit ni lah, tapi dia squamous cell ni sel yang tak ada fungsi sangat, cuma dia melapisi dinding esophagus saja. Tapi bila hari diasak dengan asid, okay, mungkin squamous cell ni dah berubah menjadi glandular cell. Ini dah dinamakan sebagai Barrett's esophagus. Glandular sebab dia dah mula nak kena menghasilkan lendir sikit-sikit, nak protect. Itu sebab dia kena berubah. Tapi problem dia, kalau kita tahu Barrett's esophagus ni, mereka yang ada GERD ni, kena ingat 10 hingga 15% daripada mereka ni mengalami Barrett's esophagus. Dan kalau dibiarkan Barrett's esophagus ini 0.1 hingga 0.4% daripada Barrett's esophagus ini, dia akan jadi tu dia akan jadi kanser adenocarcinoma. Ini yang tak nak ni. Kalau dah jadi kanser macam tu memang parah lah. So maksudnya GERD ni tak boleh dianggap ringan. Kalau ada masalah harus rawat. Macam mana rawat? Ini yang saya nak ceritakan. Okey, baik, kita lihat. Sebab kita kena betul-betul kenal pasti faktor pencetus GERD. Ramai orang tak perasan mereka ada GERD sebenarnya. Tapi kalau mereka tengok faktor pencetus GERD ni, mungkin mereka rasa, oh patutlah aku selalu pedih hulu hati, oh patutlah aku rasa macam ni, patutlah macam ni, macam tu. Kan? So, bila anda kenal pasti faktor pencetus GERD ni, sebenarnya anda tahu mana anda nak elakkan berlaku GERD, maksudnya elakkanlah faktor pencetus. Okey, so kita tengok mula-mula apa je bahagian kanan anda tu dia tulis, okay, gambar dia pun perempuan. So maksudnya di sini perempuan lebih mudah mengalami GERD. Nombor 2, kalau kita tengok perempuan yang bukan masalah, perempuan yang pakai korset. Korset ni memang dia himpit bahagian perut tu. Habis perut tu nak pergi ke mana? Dia tolaklah ke atas. Dia tolak ke atas, makanan tu terkeluar lah kan. Kemudian mungkin hernia. Hernia ni adalah apabila sebahagian daripada perut tu dia termasuk ke dalam atas daripada lubang pada diaphragm kita. Ini jangan-jangan berlaku lah. Tapi hernia pun salah satu yang boleh menyebabkan GERD. Kemudian balloon operation lah. Ini untuk mereka yang nak kurus, kadang-kadang dia masuk balloon dalam tu. Ini pun boleh menyebabkan ruang isi padu perut itu kadang-kadang berubah dan ini boleh menyebabkan penolakan juga. Dan part F. Part F ni 40. 40 maksudnya GERD ni berlaku pada wanita, berlaku pada mereka yang selalunya berusia 40 tahun ke atas. Tak semestinya yang muda tak kena tau. Okay? Kemudian fatty, gemuk. Obesity pun salah satu daripada faktor pencetus GERD. Kemudian fertile, mengandung. Mengandung pun boleh menyebabkan GERD sebab apa? Ialah anak ada dekat situ kan. Ini pun akan menyebabkan isi perut pun berubah. Dan ini pun boleh menyebabkan tekanan sikit kepada perut dan ini akan menyebabkan tekanan untuk dia keluar kan. Dan juga ada juga faktor-faktor lain. Ini anda kena perhatikan. So apa faktor dia? Antaranya merokok terutamanya pada perut kosong. Kemudian makan berlebihan. Ini yang paling famous, paling favourite tu orang Malaysia lah. Sebab bagi saya lah, Malaysia ni syurga makanan, betul tak? So kadang-kadang kita bila makan ni, terutamanya lah bila makan buffet lah. Buffet ni kat hotel ke apa kan. Kadang-kadang kita terlajak makan. Ini problem. Makan berlebihan. Sebab tu kalau anda biasa dengar hadis Nabi tak salah saya, dia kata, beliau bersabda, kalau nak makan, 1/3 tu tinggalkan untuk makanan, 1/3 tu untuk air dan 1/3 tu untuk udara. Jangan makan habis. Kita ni bukan 1/3, seluruhnya untuk makanan. Itu perlu sumbat air lagi kan. Ini problem dia. Dan especially makan di lewat malam. Sebab apa? Kalau kita makan dan kita berbaring ataupun lepas makan tidur, ini paling tak, memang orang kata sangat-sangat tidak sihat lah. Dia boleh mencetuskan GERD. Right. Kemudian kita tengok apa makanan yang mencetuskan GERD. Antara makanannya ialah makanan berlemak dan bergoreng. Ini samalah adik-beradik. Dua-duanya boleh menyebabkan keradangan dan makanan berlemak ni pun susah nak dihadapkan. Maksudnya dia mengambil masa yang lebih lama berada dalam perut dan ini juga boleh menyebabkan kemungkinan
makanan itu ditolak ke atas. Kemudian makanan pedas. Orang makan cili Melaka yang pedas lah. Dan benda yang masam, kan? Buah-buah citrus, tomato, bawang putih, bawang besar, especially bawang yang tak dimasak tu kan. Kemudian produk-produk tenusu seperti keju dan juga coklat tau. Ini kalau orang yang ada yang penggemar coklat, cuba nak makan coklat waktu malam sebelum tidur. Tak lama lagi mungkin kalau anda gerget lah kan, anda rasa menyucuk aja di bahagian ulu hati tu. Right. So kita pergi seterusnya. Tidur sejurus selepas makan. Ini paling pantang. Macam saya katakan tadi, dahlah kita makan berlebihan, lepas tu kita terus tidur. Ni memang kita nak jemput GERD tu datang lah kan. Kemudian minuman yang tinggi dengan kafein. Ni seorang dia tak tahan. Okay, dan especially kopi, teh dan juga minuman bergas. Ni tengok juga setengah-setengah orang lah. Macam saya selesa kalau kopi yang saya minum ni Afia Zero. InsyaAllah dia tak kacau sangat perut saya. Tapi ada satu lagi jenis kopi yang biasa kat pasaran tu kalau saya minum, memang dia bukan saja memulas, saya rasa memang tak selesa lah dengan angin dia dan sebagainya. Sebab itulah saya buat kopi formulasi sendiri. Right. Dan ubatan tertentu. Kita tengok ubat apa yang selalu boleh menyebabkan GERD. Kita tahu ubat penahan sakit ni memang orang kata paling bahayalah untuk GERD. Dia dalam kategori apa? NSAID. Maksudnya contohnya seperti Ponston, Celebrex, Simplex dan kemudian aspirin. Seorang tak tahan. Saya tak tahan aspirin. Kalau makan perut kosong memang perut saya memang tak boleh lah. Dia akan jadi berangin, kembung, kemudian rasa nak muntah, loya. So memang saya tak boleh makan aspirin. Kemudian ubat darah tinggi. Ini mungkin orang tak perasan. Seperti calcium channel blocker, Adalat. Ini biasa dia beri. Kemudian beta blocker. Ini semua yang jenis tenomin, atenolol, propanolol. Itu jenis beta blocker. Ini semua untuk darah tinggi. Kemudian ubat antibiotik. Ada juga ubat antibiotik yang orang kata keras untuk perut. Apa dia? Contohnya macam tetracycline, erythromycin, clindamycin. Jenis macam tu. Kemudian ubat untuk anti-anxiety. Contohnya Valium, diazepam. Zat-zat besi. Ni maksudnya suplemen yang berasaskan zat besi kadang-kadang pun boleh kacau perut juga. Dan juga ini yang kadang-kadang kita panggil pelik sikit ni. Antacid, H2 antagonist, proton pump inhibitor jika diambil secara kronik. Kalau makan sekali-sekala ataupun makan waktu perlu, okey. Tapi bila diambil secara kronik, apa yang akan terjadi sebenarnya, dia akan merendahkan asid. So, asid dalam perut kita ni, dia kena capai satu kestabilan yang tertentu tau. Kalau asid tu dia dah jadi tawar sangat, okay, disebabkan oleh makan ubat tu dan benda ni berlaku secara kronik, dia akan menyebabkan makanan susah nak dihadamkan. Bila makanan susah nak hadamkan, dia akan dibantu penghadaman oleh kuman-kuman. Dan kuman-kuman ni bila dia hadamkan, ini akan menyebabkan apa? Penghasilan gas. Dan gas ni lah yang akan menyumbat naik. Ini kalau diambil secara kronik. Tapi sebenarnya, kalau kita fikirkan, peliknya, antacid H2 antagonist, antihistamine type 2, okay, ataupun proton pump inhibitor macam omeprazole sebab tu, ini sebenarnya ubat GERD yang diberi di hospital. Okay? Tapi macam saya katakan, kalau diambil secara kronik, mungkin boleh menyebabkan terbalik. Kan? Okay, right. Kalau dah faham yang itu, kita pergi seterusnya. Ini masalah besar. Sebab di zaman pandemik ni, anda tahulah dengan kita punya MCO, lepas MCO tu ramai yang hilang pekerjaan, ada yang tertekan disebabkan oleh macam-macam faktor lah. Dia berada dalam kegelisahan, anxiety. Anxiety didapati boleh menyebabkan GERD. Kenapa? Kerana satu, injap tadi tu dia jadi longgar. Kan longgar, of course, asid boleh naik lah. Kemudian otot perut kita ni berada dalam keadaan tense. Macam kalau kita stres kan kita tengok dekat bahu-bahu ni keras saja kan. Tense lah tu. Tapi sebenarnya perut tu pun jadi tense. So, bila perut tu tense, so ini menyebabkan sebarang perubahan isi padu pada perut akan menyebabkan dia tak dapat mengembang dan ini akan menyebabkan mudah dia naik balik. Dan satu lagi, waktu stres, anxiety,
kadar asid boleh bertambah. So, of course, bila acidity meningkat, macam saya katakan tadi lah, kadang-kadang nak dapatkan orang kata nilai keasidan ni, dia kena just nice. Tapi kalau bertambah sangat pun, dia boleh muncul GERD. Problem dia pula, bila orang kena GERD ni, kan, dia jadi apa? Dia jadi gelisah. So, sebenarnya kita boleh lihat satu kitaran, orang kata vicious circle. Okay, satu kitaran yang mana orang gelisah kena GERD, GERD kena gelisah, lama-lama tak boleh putus. So ini yang selalu problem orang yang kegelisahan ni kadang-kadang ada. Sebab bila orang kena GERD ni, kadang-kadang dia gelisah sebab apa dah? Dia bimbang tau. Kalau dia salah makan apa kan, terminum kopi, ya Allah, dia datang muntahnya dengan naik ke kepalanya dan sebagainya. So benda tu akan jadi dia gelisah. So gelisah akan jadi yang saya sebut tadi, injap jadi longgar, otot perut mengecut, kadar asid bertambah jadi GERD. So ini yang kita harus putuskan. So bagaimana? Macam saya katakan, kita kena tahu bagaimana nak handle GERD. Baiklah. So bagi nasihat secara amlah bagi mereka yang ada GERD, saya akan nasihatkan untuk mereka nombor satu, kuruskan badan. Ini perkara pertama yang bukan saja bagus untuk GERD, sebenarnya bagus untuk pelbagai masalah yang lain. Boleh cegah kencing manis, penyakit berangkai tu, kemudian boleh tingkatkan sistem imun kita, macam-macam. Kena kuruskan badan. Nombor dua, pantang makan dan minuman yang pencetus. Tadi saya dah senaraikan minuman dan makanan tadi. Itu kita harus nasihatkan secara am. Dan seterusnya, jangan makan terlajar. Maksudnya paling elok makan macam mana? Segenggam karbohidrat, segenggam protein, 2 tapak tangan sayur. Cuba kita fikir balik macam mana bentuk yang selalu kita pergi ke kedai tu, apa yang kita buat. First kali kita apa? Isikan karbohidrat tu sepenuh pinggan. Betul tak? So ini kita kena elakkan. Makan karbohidrat, suku pinggannya protein dan 2 tapak tangan sayur. Itu yang terbaik. Okay? Kalau anda tak larat dah makan tu, rasa macam badan tak boleh dah bergerak lah, macam tak ada bateri, boleh. Tapi makan sikit-sikit tapi kerap. Ini kena nasihat macam tu. Right. Seterusnya, penting elakkan berbaring. Ini yang ramai daripada kita silap. Berbaring ini ialah, of course, kadang-kadang dah kenyang, dah puas hati, hati gembira apa segalanya, kita pula nak layan movie ke apa, baringlah dekat sofa depan TV. Ini pun boleh mencetus GERD. So ini kena elakkan. Elak makan berbaring dan kalau nak baring selepas makan, bagi ada jangka masa jaraknya 3 jam. 3 jam, ingat tu, 3 jam. Dan kalau nak baring pun paling elok guna bantal yang tinggi sikit, sekitar 6 hingga 8 inci. Ini paling baik lah. Okay? Dan mungkin juga kalau kita dah kena, dah sengkak, dah tak ada buat apa tu kan, kita nak something yang boleh keluarkan angin, boleh atasi masalah. So apa yang kita boleh bagikan? Inilah yang saya akan lancarkan pada hari ini. Satu formulasi terkini, terbaru, produk berkualiti daripada SKV. Okay, our new baby namanya SKV Gutafix. Okay, SKV Gutafix ini menariknya sebab dia memberi kesan yang segera. Seawal minit yang pertama. Bagi mereka yang kembung tu, insyaAllah, anda minum saja Gutafix ini, minum saja Gutafix ini, anda akan rasa tak sampai seminit tu, dia akan terus sedawa tau. Dah keluar angin. Dah keluar angin tu, memang rasa leganya, ya Allah. Okay? Right. So Gutafix tu ada dalam bentuk kotaknya macam ni. Okay? Dia dalam sachet. Cuma anda perlu koyakkan lah dekat leher ni. Dia ada garisan untuk koyak ni kan. Koyakkan di leher dan minum. So inilah yang terkini, baby terbaru daripada SKV untuk membantu mereka yang ada masalah ketidakhadaman. Kadang-kadang masalah perut ni tak semestinya disebabkan oleh GERD saja. Ada juga setengah orang tersilap makan. Ini kalau dia minum Coca-Cola, lepas tu makan Mentos. Memang masak lah kan. Ada jadi anginnya tu memang. So, ataupun perut kembung, rasa tak selesa, makanan yang kadang-kadang semua makan lemak banyak sangat, makanan berminyak. Perasan tak? Kadang-kadang kita makan makanan berminyak, lepas tu rasa, selesanya perut. Kalau boleh keluar angin ni kan best. Waktu tu anda gunakan Gutafix, insya-Allah dia akan memberi kesan yang segera.
kenapa saya seronok sangat dengan produk terbaru SKV ni? Sebab sebelum kita launch mana-mana produk, selalunya kita akan buat clinical trial. Kita akan buat trial dengan maker-maker yang volunteer. Okay? Dan apa yang kita dapati, 100% daripada mereka itu memberi respons yang positif. Maksudnya, insyaAllah kesan itu terjamin. Alhamdulillah. Okay, right. So, apa yang ada dalam Gutafix? So, dia ada kesan yang melegakan. Nombor satu, kita gunakan peppermint. So, orang kata, betul ke? Kadang-kadang peppermint ni bukan ke dia boleh menyebabkan GERD ni? Tapi kena ingat, peppermint ni dia ada 3 fungsi yang memang kita perlukan kalau nak legakan angin kembung dengan segera. Okay, nombor satu kita tengok dia ada kesan anti-spasmodic. Spasmodic ni macam dia boleh mengelakkan perut tu memulas. Kan kadang-kadang kita sakit perut tu rasa memulas, ya Allah, sampai kita kena bengkok badan-badan tu kan. Dia boleh melegakan tersebut dan dia boleh melegakan kembung dan menyebabkan sedawa. Kemudian dia ada kesan analgesic, maksudnya lawan sakit. Ini dia rangsang TRP M8 supaya saraf yang mengesan kesakitan tu menjadi kurang sensitif. So, dia boleh memberi kelegaan segera. Dan dia ada kesan anti-emetic, maksudnya dia lawan muntah. Emetic ni maksudnya muntah, kan? Dia lawan loya dan muntah itu. Itu dah lega kan? Tapi kena tahu, dalam Gutafix ni, bukan saja kita letakkan peppermint, kita letakkan pelbagai formulasi yang lain supaya dapat mengelakkan GERD juga. Right. So, apa dia yang lain? Kita ada kesan penyembuhan. Sebenarnya, Gutafix ni berasaskan 4 fasa. So, fasa yang pertama melegakan, fasa kedua penyembuhan. Dan di sini kita perkenalkan satu bahan yang namanya sebagai alga perang. Dan alga perang ni menarik sebab dia ada sejenis fiber polysaccharide namanya alginate. Alginate ni, dia akan mengikat asid itu dan membentuk gel terapung. Sebab dalam perut kita, dalam perut kita ni, asid ni bahagian atas tau, dia terapung-terapung macam tu. So, bila kita makan alga perang ni, ekstrak dia, so dia akan membentuk, dia mengikat asid tadi, dan kemudian asid ni dia membentuk macam satu orang kata topi ke ataupun barrier yang akan melindungi bahagian pembukaan injap perut. So maksudnya asid tu tak boleh naik ke atas lah. So itu yang menarik tentang alginate tadi. Dan dia juga boleh mengawal keasidan perut dan mengandungi fucoxanthin, sejenis carotenoid yang boleh melawan keradangan. Orang sakit ni dia ada radang tau. So kalau bagi benda yang lawan keradangan, insyaAllah dia kuranglah sakitnya. So di samping itu dia juga ada cendawan, Gutafix pun ada cendawan tremella. Cendawan tremella bentuknya macam itulah. Dan cendawan ini pun sama juga, dia boleh melindungi dinding perut, dia ada kesan anti radang, antioksidan dan menggalakkan perkembangan probiotik, iaitu bakteria baik di dalam usus. Baik, itu kesan penyembuhan. Kemudian kita ada kesan penghadaman. Kesan penghadaman ni kita gunakan satunya elderberry. Elderberry, dengar saja berry ni, anda mesti tahu dalam berry ni dia banyak apa? Dia banyak bahan anti keradangan. Okey, dia ada antioksidan anthocyanin yang memberikan kesan anti radang dan membantu penyembuhan ulcer. Itu pun masalah dalam perut juga kan. Dan dia juga boleh menggalakkan pertumbuhan kuman baik dan menghalang pertumbuhan kuman jahat. Kemudian kita juga gabungkan dengan enzim. Enzim ni ataupun enzim ini, dia adalah bahan yang memangkinkan penghadaman. Maksudnya dia memudahkan penghadaman berlaku. Tak ada enzim, memang susahlah makanan yang kita makan ni untuk dihadamkan. Kita memerlukan enzim untuk menghadamkan makanan. So, enzim yang semula jadi datang daripada buah, contohnya datang daripada nanas, namanya bromelain, dan daripada papaya, namanya pepin. Kan? Dan ini semua dia akan mengelakkan daripada kuman baiklah yang akan menghasilkan gas tadi. So bila dia membantu menghadamkan pemakanan dengan lebih sempurna, maksudnya kuranglah terhasilnya angin-angin tu yang menyebabkan kembung dan juga senak perut. Okey, right. Seterusnya kita ada kesan pencernaan dan ini terdiri daripada fiber, daripada kurma, daripada prune, daripada loquat. Menariknya
dia bukan saja kaya dengan zat nutrisi, tetapi ada juga kesan anti radang. Dia kaya dengan serat, tapi loquat ini menghasilkan mucosa yang boleh mengurangkan simptom berkait pedih hulu hati. So, ini sangat-sangat penting. So, sebenarnya semua ini digabungkan menjadi satu namanya Gutafix. Dan Gutafix ni macam saya katakan terbaik sebab kesannya seawal 1 minit. Anda boleh rasakan, kena cuba. Dan of course, kalau anda tahu saya, ada kenal SKV, okay, insyaAllah semua produk-produk SKV mempunyai rasa yang sangat sedap. Okay. Dia memberikan kelegaan yang menyeluruh dan dia tahan lama. Okay. Dan kita tak gunakan pewarna ataupun perasa tiruan. Okay. Dan dia sesuai untuk ibu mengandung dan juga untuk yang menyusu. Baik. Kalau anda dah faham tentang GERD tadi, saya akan cerita sedikit lagi tentang beberapa masalah yang juga boleh dihadapi oleh perut. Antaranya gastritis ataupun ulcer. Orang Melayu panggil gastrik, kan? Dia sebenarnya gastritis. Gastritis ni maksudnya radang perut. Radang perut ini, dia kalau kita teropong, kita tengok kulit perut kita ni, dia jadi merah tau. Dia radang, dia berada dalam keadaan keradangan. Manakala ulcer, dia dah mula berdarah, dia dah mula luka. Itu beza dia. Right. So, untuk gastritis dan juga ulcer, kita jangan lupa dalam SKV ada juga satu produk yang kita dah keluarkan. Produk evergreen kita namanya SKV Radiance Platinum. Ini sangat sesuai untuk mereka yang ada gastritis dan juga ulcer. Okay. Sebab apa? Dia mempunyai Asarial P2AF, sejenis antioksidan yang berpotensi tinggi dan memiliki pattern. Ini ada kita tahu pattern apa? Pattern ini adalah untuk mengurangkan jangkitan dan keradangan akibat jangkitan kuman Helicobacter pylori. Apa benda tu? Macam saya katakan tadi, perut kita ni untuk nak mengelakkan dia berada dalam keadaan keradangan disebabkan oleh asid yang tinggi tu, dia akan merembeskan lendir. Okay, right. So bila ada kuman Helicobacter pylori ni, dia akan menyebabkan bahagian lendir itu jadi nipis dan menyebabkan sampai asid tu boleh terkena sel. Ini yang menyebabkan kita rasa sakit tu. Ini yang menyebabkan keradangan tu. So nak atasi masalah ni sebenarnya kita kena bunuh Helicobacter pylori. Bunuhlah kuman tu. So di sini kita nampak Asaria P2AF ini mampu dan mempunyai bukan saja mampu, dia memiliki pattern dunia. Tu cek kalau nak tahu. Pattern dunia nombor tu. Untuk mengatasi jangkitan Helicobacter pylori. Dan digabungkan dalam radius ni apa dia? Nanocollagen peptide. Dan nanocollagen peptide ni tindak balas dia akan pergi bahagian yang berada dalam keradangan dia menempik kat situ. Macam apa? Macam plaster. Yang menarik pula, okay, dia ada peptides. Dan peptides ini diperlukan oleh sel-sel untuk membaik pulih. Peptides ni jenis maksudnya branch of proteins, kan? Okay, so dia perlu untuk digunakan oleh sel untuk nak membaik pulih. So gabungan dua ni memang mantap untuk gastritis. Tapi kalau nak mantap dengan kesan segera, nak melegakan, kita tambah apa? Gutafix. So itulah bagi saya lah, mereka yang ada gastritis, ulcer, combine-kan dengan Gutafix ini combine-kan dengan SKV Radiance. InsyaAllah akan memberi kelegaan secara semula jadi. Okay. Dan satu perkara lagi yang kadang-kadang boleh menyumbat ulu hati, anda tahu tak apa? Sembelit. Tahu tak kenapa? Bila anda sembelit, maksudnya apabila anda tak buang air besar lah, selalunya orang buang air besar paling kurang 1 hingga 2 kali sehari. Kan? Right? So, bila kadang-kadang dah 2-3 hari tak buang air besar, najis tu dia tak keluar tau. Bila najis tak keluar, dia akan dihadamkan oleh kuman-kuman baik dalam usus kita. So, macam saya katakan tadi, kuman ni memang dia akan bantu menghadamkan najis tadi dengan lebih sempurna walaupun dah bentuk najis. Tapi, setiap kali kuman menghadamkan sesuatu, dia ada bahan kumuh dia. Dan bahan kumuh tu namanya gas. Kalau gas karbon dioksida, okey lagi. Kena gas hidrogen sulfide ini gas yang bau busuk telur tu kan, tu jenuh kan. So tapi ialah kalau gas dia keluar ke bawah tak adalah masalah, tapi kadang-kadang unpleasant
Tapi problemnya kalau gas tak nak keluar kat bawah, dia naik ke atas. Ini bila dia menyumbat kat ulu hati pun kita rasa tak selesa. Kita rasa mungkin tak puas bernafas. Bila tak puas bernafas, dia akan rasa letih, lesu, pening. So sembelit pun boleh kacau juga. Right, so bila ada masalah sembelit, kita pun dah ada produk kita untuk sembelit kan, SKB Neutral. Dan ini sebenarnya kalau kita gabungkan dengan Gutafix bagi mereka yang ada masalah sembelit, memang bagi saya yang terbaik kan. Okey, right. So itulah lebih kurang penjelasan saya tentang permasalahan perut usus yang secara orang kata general lah. Sebenarnya kita kena faham perut usus kita ni banyak lagi penyakit-penyakit dia. Irritable bowel syndrome, bla bla bla, banyak lagi lah kan. Tapi yang general, yang selalu berlaku ni, inilah yang saya sebutkan. So saya nak bagi, sebelum saya pergi kepada FAQ, saya nak cerita sikit tentang apabila anda berhadapan dengan prospek yang mempunyai masalah pedih ulu hati, sakit dada. Okey, apa soalan yang perlu ditanyalah pada prospek tersebut? Okey, first kali, gali tentang tabiat harian dia. Anda dah tahu, anda kena hafal lah faktor pencetus GERD tadi. Anda kena gali apa yang dia selalu buat. Apa maksudnya dia ni jenis makan malam, makan pukul 10 malam. Ni kacau lah. Dia mudahlah kena GERD. Maksudnya anda kena elakkan, anda kena nasihat dia untuk mengelakkan makan lewat. Kemudian mungkin lepas makan dia baring ke, atau dia kuat makan cili ke, atau dia kuat makan benda-benda yang fried ataupun bergoreng ke, yang berminyak ke. Itu kena gali tabiat harian dia. Right? Tengok bentuk badan dia ni gemuk ke apa ke. So kalau gemuk tu, itulah nasihat dia kan. Kena tanya soalan ni. Bila dah tahu tu, tiba-tiba dia ada masalah tu, maksudnya mungkin benda ni disebabkan oleh GERD tadi. Alright. Nombor 2, rasa cepat lapar tak? Ini soalan yang saya selalu tanya. Sebab apa? Rasa cepat lapar ni selalu terjadi pada mereka yang mempunyai masalah gastritis. So kalau gastrik ni, selalu dia ada masalah cepat lapar. Bila makan, dia lagi lapar lagi. Makan, dia lagi lapar lagi. Macam tu. Itu. Okay? Right? So kalau gastritis, anda tahulah kita kena gabungkan Gutafix ini dengan SKB Radiance Platinum. Kemudian, tanya, sakit ni makin teruk tak? Kalau kita, kalau dia lah, bukan kita, dia buat senaman ataupun buat kerja lebih sikit. Maksudnya kalau dia tengah main badminton tu, tiba-tiba sakit dada. Bila rehat, sakit dada tu hilang. Ini bukan GERD tau. Ini lebih kepada masalah apa? Mungkin masalah jantung. Anda boleh tanya simptom lain lah. Sebab sakit jantung ni dia bukan sakit di bahagian ulu hati je. Dia boleh pergi kepada lengan kiri contohnya. Kemudian dia boleh pergi kepada tekak, rongkong, ke rahang, gigi pun kadang-kadang. Okay? Dan bila dia rehat saja, sakit ni hilang. Itu typical sakit jantung. Nafas dia pun macam tak boleh nak nafas. Dan sakit tu jenis orang kata compressing pain. Dia macam berat aja atas dada tu. Macam ada gajah duduk atas dada dia. Itu sakit. Bukan GERD ini kena hati-hati. Sebab kadang-kadang kita bagi nasihat. Bagilah dia beli Gutafix tu. Dia tengok sakit jantung rupanya. So kena faham juga. Maksudnya ada pelbagai organ di bahagian dada tu pun boleh menyebabkan kesakitan sedemikian rupa. Okey. Dan last kali saya akan tanya, ada sembelit ke tak? Kena tahulah seorang dia dah biasa sangat sampai dia tak tahu apa benda dia sembelit tu. Sebenarnya bagi saya lah, orang biasa, okay, dia frekuensi dia 1 hingga 2 kali sehari untuk buang air besar. Tapi kalau ikut definisi sains, kita boleh ambil sampai 2-3 hari. Kalau sekali tu okey lagi. Ataupun bila najis sudah mula mengeras, ataupun perlu meneran ke tandas, ini semua didefinisikan sebagai sembelit. Tapi yang paling penting lah, kalau ada masalah tak boleh buang air besar, elok juga dibersihkan dengan neutral tu sekali-sekala. Sebab apa? Bukan saja najis keras tu tau, tapi di permukaan usus sudah ada orang kata macam kerak, kotoran dah melekat. Inilah tempat cacing ke apa benda membiak dan macam-macam toksik tersangkut kat situ. So ini harus dibersihkan. So bagus jugalah
kalau mereka ada sembelit tu, kita mulakan dengan neutral dan kombinasikan dengan Gutafix. So, okey, kita pergi kepada soalan biasa. Right, nombor 1, kalau kita tengok soalan dia, lambat sikit. Okay. Bagaimana cara pengambilan Gutafix? Okay, senang saja. Habis satu sesi ketika anda mengalami pedih hulu hati ataupun rasa kembung tak puas tu, terus minum macam tu saja. Tak payah campur air tau. Goncang-goncang sikit ya. Mungkin takutlah bahan aktif tu tersangkut ke mana-mana. Dalam sesi tu, goncang-goncang sikit, terus minum. Bagi mereka yang ada gastritis, amalkan satu sesi sebelum pengambilan makanan. Sama ada minuman yang berkafein ataupun makanan yang pedas dan berempah. Dan individu yang sering mengalami acid reflux ketika tidur, ambil sebelum tidur. Bagi mereka yang ada GERD lah, saya sangat syorkan mereka teruskan pengambilan satu hari 2 hingga 3 kali Gutafix tu selama sebulan. Dan tengok macam mana, kadang-kadang insyaAllah lepas sebulan, pastikan mereka pun faham faktor-faktor pencetus tu, elakkan faktor pencetus tu, insyaAllah GERD mereka akan hilang. Right. Kemudian berapa lama kesan Gutafix ni? Dia memberi kesan seawal 1 minit dan boleh bertahan sehingga 4 hingga 6 jam. Semua orang tahan 1 hari pun. Kemudian boleh tak saya ambil Gutafix sebelum makan? Sebenarnya boleh, terutamanya bagi mereka yang ada masalah gastritis ataupun perut yang sensitif. Especially kalau mereka yang dah tahu nak makan benda-benda, alamak, ni benda ni pedas sikit kan. Eloklah aku cover sikit dengan Gutafix ni dulu. Gitu. Right, seterusnya kita lihat, adakah Gutafix ni mempunyai kesan sampingan? InsyaAllah tak ada. Sebab kita gunakan bahan semula lagi, tak ada bahan kimia dalam tu. Dan bolehkah saya mengambil makanan dan minuman selepas pengambilan Gutafix? Boleh, tak ada masalah. Bolehkah saya mengambil Gutafix jika ambil ubatan yang lain? Paling elok sebenarnya jarakkan 30 minit. Bolehkah individu yang mempunyai masalah kesihatan mengambil Gutafix? Boleh, insyaAllah, sebab ramuannya lebih kepada ramuan daripada tumbuhan dan buah-buahan. Bolehkah ibu mengandung? Boleh, insyaAllah, dan paling elok selepas trimester yang pertama. Ada juga boleh kurangkan rasa loya nak muntah tu kan. Bolehkah ibu menyusu mengambil Gutafix? Boleh, insyaAllah, tak ada masalah. Bagaimana dengan kanak-kanak? Boleh, tapi kalau kanak-kanak yang kecil tu kan, kita pergi separuh session dah lah. Right. Dan ada kelulusan tak? Of course, setiap produk di SKV ini mempunyai klasifikasi ataupun kelulusan di bawah seliaan BPFK ataupun BKKM. Tak ada masalah. Baiklah, so adakah Gutafix mengandungi laktosa dan gluten? Sebab ini pun salah-seorang orang takut juga. Ada mereka yang alah. So tak ada, bebas daripada gluten dan juga laktosa. Bagaimana bebas dari antacid? Memang dia tak ada mengandungi antacid sebenarnya. Dan dia cuma mengandungi bahan-bahan semula jadi. Dan mengapa Gutafix ada juga pengawin? Kena faham. Yang kita gunakan, yang kita sumbatkan dalam sachet tu, kalaulah bahan-bahan tu tak dicampur dengan pengawin, tak kisahlah apa sajalah ada sumbatkan dalam sachet, mungkin boleh tahan 2-3 hari sajalah dalam sachet tu. Lama-lama memang dia akan jadi orang kata busuk lah kan. So kita memang harus gunakan pengawet, tapi pengawet yang kita gunakan tu adalah pengawet semula jadi, right? So kita ada bahan pengawet semula jadi acid tertentu, yang dibenarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. InsyaAllah tak ada masalah. Right, so itu saja apa yang saya nak kongsikan pada hari ini. Saya rasa a very short lecture. Saya rasa short lah, tapi bagi anda panjang kot. Yang penting anda faham apa yang saya nak sampaikan pada hari ini, iaitu produk terbaru dan berkualiti daripada SKV yang terkini, namanya Gutafix. Kita fokuskan kepada mereka yang mempunyai masalah perut, ketidakselesaan, ketidakhadaman dan yang rasa loya tak larat, yang tak boleh keluar angin. Okay, right. So itu saja daripada saya. Saya doakan anda sentiasa berada dalam kesihatan yang terbaik dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.